Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini, pada slot kali kedua ini, pengajaran ataupun pengajian kita pada hari ini, kalau pada sebelumnya kita melihat kepada kitab ataupun buku Talbisul Iblis tulisan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Jauzi rahimahullah, maka pada hari ini kita melihat sedikit kepada kitab yang tidak kurang hebatnya, tulisan Abu Zakaria Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ni saya kira kitab yang sangat-sangat terkenal, iaitu kitab yang bertajuk Riyadhus Salihin. Okey, Riyadhus Salihin ataupun nama sebenar pengarang ini Syekh Al-Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Muri bin Hasan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hafizahullah, yang mana beliau merupakan seorang ulama ataupun pembesar di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi walaupun sedemikian, kita kata kitab kupasan Riyadhus Salihin ini adalah lebih kepada kitab yang saya kira kebanyakan masyarakat panggil sebagai ilmu tasawuf. Okey, kebanyakan masyarakat panggil sebagai ilmu tasawuf. Jadi bila disebutkan ilmu tasawuf ni, dia tak sama dengan tasawur. Kalau tasawur, kita tengok pengertian dulu hari ini. Kalau kita sebut ilmu tasawur ataupun subjek tasawur Islam, tasawur ni asalnya daripada perkataan suar. Suar ni maksud dia gambar. Jadi bila subjek tasawur Islam, yang nak dimaksudkan dengan tasawur Islam itu adalah gambaran berkenaan Islam. Okey, apakah Islam itu? Supaya kita nampak gambaran amnya, gambaran umumnya Islam ni apa dia? Apa dia? Dia merupakan satu set kepercayaan dan juga undang-undang. Sama ada bahagian ghaibiat, iaitu akidahnya, ada bahagian syariatnya, ada bahagian adabnya dan sebagainya, yang mana kesemua perkara ni perlu kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan ni untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subjek tasawur Islam itu dia memberikan kepada kita gambaran am, gambaran umum berkenaan bagaimana kedudukan ataupun pandangan Islam berkenaan perkara sekian-sekian. Bagaimana dalam perkara sosial, bagaimana dalam perkara jenayah, bagaimana dalam perkara ibadah, bagaimana dalam perkara akidah dan sebagainya. Maka itu yang digelar sebagai tasawur Islam. Okey, dia pengertian dua perkara ni dekat-dekat. Yang satu tasawur, yang satu lagi tasawuf. Okey, jadi tak sama. Kalau dalam bahasa Melayu tu satu hujungnya R, satu lagi tu hujungnya F. Dia bunyi dekat. Okey, sebab tu kadang-kadang kita tengok ada sedikit kekeliruan lah. Terutamanya kalau kita tengok yang ditampal jadual dekat masjid tu kan, kadang-kadang dia nak masukkan tasawuf tapi dia tulis tasawur. Ada juga kadang-kadang dia nak masukkan tasawur tetapi dia tulis tasawuf. Pada hakikatnya dua ini perkara yang tidak sama. Okey, jadi itu berkenaan tasawur Islam. Yang kita nak tengok ni selalu masyarakat kita gelar sebagai tasawuf, F hujung dia ataupun fa hujung dia, tasawuf Islam. Saya pun tersilap. Tasawuf Islam. Maka tasawuf ni sebahagiannya mengertikan tasawuf ni senang cerita ilmu penyucian diri. Okey, sebab tu salah satu pandangan berkenaan dengan istilah tasawuf itu, ada yang kata berasal daripada safa, maksudnya suci. Okey, safa maksudnya suci. Maka bila disebut sebagai tasawuf, maka mereka nak memaksudkan yuridu bihi, mereka nak mengertikannya dengan ilmu penyucian diri. Tasawuf daripada safa, iaitu suci. Okey, itu satu pandangan. Maka mereka kata ilmu tasawuf ini adalah ilmu penyucian diri. Jadi bila kita sebut ilmu tasawuf ni, kalau nak dimaksudkan dengan ilmu penyucian diri pun tidak ada masalah. Okey, sebab dia punya tujuannya adalah untuk menyucikan diri ini bersih daripada dosa. Dalam kita menjalani kehidupan seharian dunia kita ni banyak kotoran dunia.
Okey, jadi kita nak bersihkan diri kita ni supaya nak menjadi orang yang suci dalam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan perkataan tasawuf ini juga sinonim dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, penyucian diri, yang mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan bagaimana dia membentuk jiwa manusia ini, lalu berjayalah orang-orang yang menyucikannya. Qad aflaha, maka berjayalah man, sesiapa, zakkaha, yang menyucikannya. Jadi disebut juga dengan tazkiyatun nafs, iaitu penyucian diri. Okey, jadi bila saya ditanya, Ustaz, tazkiyatun nafs ataupun tasawuf ni adakah dia sebahagian daripada ajaran Islam? Selalu saya kata dia bergantung apa yang dimaksudkan dengan tasawuf ataupun tazkiyatun nafs. Kalau dimaksudkan penyucian diri, dah tentulah Islam sebagaimana yang saya sebutkan tadi di dalam Al-Quran ada menyebut berkenaan penyucian diri. Okey, Islam sememangnya ada menyebut berkenaan perkara ni. Jadi penyucian diri ini memang sebahagian daripada tugas para rasul. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala banyak disebutkan dalam Quran, salah satu fungsi rasul ni yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab dan juga al-hikmah. Al-hikmah ni kalau ikut ringkasannya, saya bersetuju dengan penafsiran Asy-Syafi'i rahimahullah, iaitu al-hikmah itu, bukanlah saya bersetuju, bunyi macam penafsiran Asy-Syafi'i merupakan penafsiran yang paling tepat yang kita ikuti, iaitu al-hikmah itu dimaksudkan as-sunnah Nabi SAW. Soalanlah kalau cakap setuju ni macam saya pula nilai. Tak, bukan macam tu. Tetapi pengertian yang diberikan oleh ulama yang hebat kita, iaitu al-Imam Syafi'i, dia kata al-hikmah itu adalah sunnah. Kemudian salah satu juga daripada tugas para rasul itu wa yuzakkihim, dan juga untuk menyucikan mereka, iaitu menyucikan kita ni, umat manusia. Maka kalau nak kata penyucian diri itu ada tak sebahagian Islam? Ada. Bila kata tazkiyatun nafs, penyucian diri, ada tak dalam Islam? Ada, sudah tentu ada. Kita jangan jadi orang yang ekstrim, orang yang melampau di dalam beragama, yang kata bahawasanya penyucian diri ni tidak ada dalam Islam. Jangan melampau sampai ke tahap tu, disebabkan dalam Al-Quran ada disebut berkenaan penyucian diri. Ada disebut. Okey. Cuma soalan dia, sebenarnya soalan tu saya faham. Kalau ditanya, Ustaz, dalam Islam ni ada tak ilmu penyucian diri? Ada tak istilah penyucian diri, tazkiyatun nafs ataupun ilmu tasawuf? Ada tak dia disebutkan dalam agama? Saya kira sebenarnya soalan yang dia nak tanya tu bukan sedemikian. Okey, sebenarnya soalan yang dia nak tanyakan, dia nak tujukan adalah apakah penyucian diri yang sabit, ataupun apakah penyucian diri yang dikaitkan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Okey, saya ulang balik. Sebenarnya dia nak tanya apakah amalan penyucian diri yang sabit, yang warid daripada sunnah Nabi SAW. Itu sebenarnya soalan dia. Sebab kalau kita nak kata penyucian diri, pada hakikatnya kebanyakan agama dalam dunia ni memang menuju penyucian diri. Agama dalam dunia ni kebanyakannya memang menuju untuk membersihkan diri dalam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok orang-orang Buddha, okey, sebagai contohnya, saya pernah pergi Bangkok sekali hari tu. Kemudian bila nak masuk waktu tak silap saya waktu maghrib tu, sebelum tu kalau waktu kita waktu asar lah, dah nampak yang mereka ni dah nak masuk bertapa dan sebagainya. Hatta orang awam pun dia punya meditation, dia ada sesi bertapa dia, meditasi dia, yang mana sesi ni kita kata dia akan makan kenyang-kenyang dulu, kemudian dia akan meditasi, dia akan duduk, orang kata apa, dekat dalam dia punya kuil tu, dalam dia punya tokong tu selama 3 jam secara lurus. Ingat, duduk tegak macam tu 3 jam secara direct, secara berterusan selama 3 jam. Okey, saya tanya pada dia kenapa buat macam tu. Bertapa macam tu, kita kata selama 3 jam tak bergerak, kita kata ketandas tidak, berhenti minum ke apa pun tidak. Kalau kita tengok sebahagian daripada sami-sami di Tibet tu, dia boleh meditasi tu selama 14 hari secara terus. Kalau kita tanya pada mereka, apa tujuan kamu buat ni? Saya ingat saya tanya pada peserta tu, kebetulan peserta tu bila saya dengan isteri, saya dengan keluarga pergi berjalan, dia nampak isteri saya bertudung. Jadi dia tegur sebab adik dia masuk Islam, jadi adik dia bertudung. Jadi dia agak rapat lah, agak kenal dengan orang Islam.
maka jadi kami jadi duk borak apa semua tu. Kemudian di situ dia akan bertapa selama 3 jam. Kemudian saya tanya dia, apa tujuan dia bertapa 3 jam tu? Dia kata tujuan dia adalah untuk sucikan diri daripada dosa. Okey, untuk sucikan diri daripada dosa dalam mencapai keabadian bersama dengan alam dewa dia, ataupun dia panggil sebagai nirwana dan sebagainya. Kalau kita tanya kepada orang Hindu, amalan dia pecahkan kelapa, berguling atas lantai, menerap atas lantai kepada dia punya sembahan-sembahan dia. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita tanya pada mereka apa tujuan mereka buat semua ni, hakikatnya adalah untuk menyucikan diri. Kita tengok kepada orang Kristian, okey, orang Kristian yang ekstrim, ada sampai ke tahap sebat-sebat badan. Okey, kita tengok ada yang ekstrim di Filipina, sehingga bila perayaan Nabi Isa itu disalib, dia pun salib diri dia. Okey, duduk dekat salib, memang paku sungguh, duduk dekat tergantung macam tu dengan keadaan disalib tu selama ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang ekstrim betul sampai ke 6 hari. Kita tanya dia ni kenapa ni? Tahan sakit. Orang kata sampai paku tangan dan sebagainya, tak makan, tak minum, duduk atas kayu salib tu. Jawapannya mudah saja, untuk nak menyucikan diri menuju Tuhan. Bahkan kalau kita tengok dalam Syiah pun, yang kita nampak gambarannya sebagai Islam pun sama juga. Kita kata pergi perayaan 10 Karbala. Okey, pada perayaan 10 Karbala ni, sebelum orang kata apa, lepas daripada perayaan 10 Karbala tu, berjalan kaki pula perayaan Arba'in dia. Okey, perayaan Arba'in dia tu jalan kaki daripada Najaf sehingga ke Karbala, yang mengambil jarak lebih kurang 70 lebih kilometer. Okey, seksa diri jalan kaki macam tu, bukan naik motor, bukannya naik kenderaan, jalan kaki macam tu. Sejauh 70 lebih, 76 78 kilometer macam tu. Okey, jadi kita bila perayaan 10 Karbala tu pula sebat diri sampai jadi tempat macam tempat orang sembelih lembu. Lantai tu dengan berdarah, dengan mengalir-alir darah manusia, bukan darah tiruan, bukan darah lembu, memang darah manusia. Sebab badan dan sebagainya. Kita tanya, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata tujuannya adalah untuk menyucikan diri, untuk dihapuskan dosa dalam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sebut agama ni, salah satu tujuan dia selain daripada menyusun atur kehidupan manusia, tujuan agama ni memang untuk penyucian diri, untuk dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam pun merupakan agama yang sedemikianlah. Kalau kita nak tengok balik secara adilnya, Islam ni merupakan agama pertama turun dengan Nabi Adam AS, dan agama-agama lain itu adalah ciptaan manusia. Secara ringkasannya sedemikianlah. Okey, jadi kita kata manakan tidak di dalam Islam ada penyucian diri. Tidak ada penyucian diri. Cuma saja dia punya masalah dekat sini adalah apakah dia cara penyucian diri yang sabit ataupun warid daripada hadis Nabi SAW, yang mana kita boleh amalkan. Sebab bila kita sebut penyucian diri ni, ada orang kata kena zikir, bayangkan muka Tok Guru. Ada orang kata kena baca syair yang ditulis oleh dia punya tuan guru dia. Okey, ada orang kata tak boleh campur ni, tak boleh campur tu, kena buat sekian. Itu yang akhirnya menuju ke ajaran sesat. Okey, jadi sebenarnya soalan tu satu soalan yang bagus, disebabkan kita tengok ajaran-ajaran sesat dalam dunia ni pun tujuan dia bukan untuk mengotorkan diri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak ada ajaran sesat yang dia kata siapa yang masuk dalam ajaran ini maka dia akan mengotorkan diri, menambahkan dosa dan menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Dah pasti tidak. Tidak ada punya ajaran macam tu. Tetapi kalau ajaran sesat tu mesti dia nak panggil orang, dia nak promote orang, dia nak promote, nak ramaikan pengikut dia. Dia akan kata apa? Ini merupakan ajaran yang kalau siapa ikut dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa ikut tak payah solat pun tak apa, dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa ikut dosa setinggi gunung, sebanyak pasir dan buih di pantai pun, itu pun akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara pasti, dan dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti dia punya cara promosinya sedemikian kan. Jadi sebenarnya isu penyucian diri itu memang tak boleh tidak, memang betul ada. Malahan kita manusia pun perlu kepada tu. Setiap perilaku dosa, kalau nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia wajib mendapatkan pengampunan Allah. Okey, saya ulang balik, setiap perilaku dosa, kalau dia nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh tidak dia mesti mendapatkan pengampunan. Wajib dia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dengan kata lainnya, kalau Allah tak ampunkan dia, maka dia tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey,
kalau kita tengok pula dari satu sudut, siapa dia pelaku dosa ni, siapa dia pelaku maksiat ni? Kita semualah. Okey, kita bukan rasul yang mana maksum, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pun ada kesilapan, dimaafkan, kemudian baru ditegur. Afallahu anka lima adzinta lahum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan kesilapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengizinkan 3 orang daripada sahabat untuk tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Ketika Allah tegur Nabi, Allah sebut afallahu anka, Allah telah memaafkan kamu. Itu martabat Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maafkan kamu, tapi kenapa kamu izinkan 3 orang ni untuk kekal di Madinah sedangkan yang lain pergi berperang di Tabuk? Allah maafkan dulu. Itu kedudukan tinggi martabat seorang Rasul. Tapi kita bukan Rasul, kita manusia biasa. Maka sudah tentu kalau kita kata kita perlu tak kepada penyucian diri, kita perlu tak kepada pengampunan dosa, jawabnya wajib. Kenapa wajib? Disebabkan kita ada perlaku dosa, dan setiap perlaku dosa tidak akan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang perlu pada sedemikian. Jadi kalau soalan, balik pada soalan tadi, kalau orang tanya, ustaz, dalam Islam ni ada tak tasawuf, kata ada tak ilmu penyucian diri? Jawabnya tabaan mestilah ada. Tetapi saya kira soalan yang lebih tepat, apakah dia penyucian diri yang sesuai, yang sabit, yang warid daripada hadis Nabi SAW. Macam mana kita nak buat ni, ustaz? Macam mana kita nak menyucikan diri kita, nak menghapuskan dosa kita yang sabit daripada Nabi SAW? Kerana kita raikan, kerana kita sebut, kerana kita tetapkan, telah diwajibkan dalam agama, setiap penyucian diri, setiap penghapusan dosa itu perlu melalui sunnah Nabi SAW. Itu memang tidak dapat dinafikan. Apa dalilnya, ustaz? Dalilnya mudah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, katakanlah pada mereka, hai Muhammad, jikalau kamu semua benar-benar menyintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni, maka ikutilah aku, iaitu baginda Nabi SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Nescaya Allah akan menyintai kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa kamu. Maksudnya apa? Kalau kita nak dihapuskan dosa, nak menyucikan diri, perlu ikut sunnah Nabi SAW. Okey, itu maksud dia. Jadi kalau kita tanya ada tak jalan penyucian diri selain daripada Islam, selain daripada mengikuti sunnah Nabi SAW, jawabnya tidak ada. Okey, jawabnya tidak ada. Kita kena ikut sedemikian juga. Okey, jadi kitab Riyadhus Salihin ni sebenarnya pada hakikatnya adalah nak menuju perkara ni. Okey, nak menuju kepada perkara ni. Bagaimana perkara-perkara ataupun dalil-dalil yang dah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang dapat kita amalkan untuk kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menuju penyucian diri, untuk kita beristiqamah di dalam menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya kira itulah tujuan kitab Riyadhus Salihin ini ditulis, dan insya-Allah dalam kelas-kelas berikut ni kita akan tengok dia punya kupasan dia. Baik, awal tadi saya sebut tasawuf ini, salah satu pandangan mengatakan bahawasanya tasawuf ini berasal daripada perkataan safa, berasal daripada perkataan safa, iaitu suci. Maka bila disebut tasawuf Islam, bermaksud tasawuf Islam maksudnya jalan Islam untuk menuju penyucian diri. Okey, itu dia punya maksud dia. Itu salah satu pandangan. Okey, ada pun pandangan yang kedua, saya kira lebih tepat lagi, mereka kata perkataan tasawuf itu tidak berasal daripada safa. Okey, sebab tasawuf dia punya masdar dia, kata akar dia adalah safia, bukan safa. Okey, dia safia, maka perkataan tasawuf itu bermaksud suf. Okey, suf ada bermaksud kain wool. Okey, bermaksud kain wool, kain sejenis kain tu. Kenapa disebut sedemikian? Sebab pada zaman Asy-Syafi'i rahimahullah, muncul golongan yang memakai pakaian yang murah ni daripada kain wool. Mereka duduk dalam masjid dan mereka beribadah sahaja. Mereka tidak keluar untuk berjihad, mereka tidak keluar untuk dari segi tuntutan ilmunya, dari sudut pengukuhan ekonominya,
Dari sudut pekerjaannya pun mereka tidak keluar. Mereka duduk dalam masjid beribadah saja setiap masa. Maka mereka gelar golongan mereka sebagai golongan sufi. Okey, kenapa sufi? Mereka kata sufi ni asal daripada saf, daripada safa iaitu suci, tapi sebenarnya sufi asal dari perkataan safia bermaksud wool. Jadi bila disebut tasawuf ataupun sufi, orang yang memakai kain wool, golongan yang memakai kain wool, duduk dalam masjid kemudian beribadah saja dia punya kerja dia. Wallahu a'lam, itu pendapat kedua. Tetapi saya lebih setuju, saya lebih suka nampak kepada pendapat yang ketiga. Yang mana pendapat yang ketiga ni dia menerangkan dengan lebih lanjut golongan sufi ini, mana dia punya asal dia dan dia punya cerita sebenar dia, supaya kita ni dalam mengikuti hadis Nabi SAW, dalam kita mengikuti sunnah baginda SAW untuk menuju tasawuf, untuk menuju penyucian diri, kita kena faham apa dia punya situasi ketika tu. Okey, sebab saya khawatir, saya ingat daripada dulu lagi, ramai yang khawatir, di kalangan para cendekiawan pun ramai yang khawatir, takut orang Islam ni dalam menuju penyucian diri, dia tak buat benda lain. Dia duduk dalam ibadah dia, dia abaikan tanggungjawab kekeluargaan dia, dia abaikan tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemberi makan, pemberi nafkah pada keluarga dia, sebagai orang yang membela, membangunkan negara dan sebagainya. Dia lupa tanggungjawab tu sebab masa dia dihabiskan cuma dengan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi konsep asal tasawuf ini, saya lebih suka kepada pandangan yang ketiga, iaitu mereka menyebut perkataan tasawuf ini ataupun sufi ini berasal daripada ahlus suffah. Berasal daripada ahlus suffah. Apa dia ahlus suffah? Suffah ini anjung. Okey, suffah ni maksud dia anjung. Maksudnya dalam satu binaan bangunan ada anjung, iaitu ada dipanjangkan dia punya atap dia, ada barangkali dipanjangkan dia punya lantai dia, tetapi tidak ada dindingnya. Maksudnya sebagai macam anjung tu dia tak ada, kalau kita kata daripada lantai sampai ke atap itu bumbung tu ditutup, maka dia jadi bilik, dia tak jadi anjung. Anjung ni sebab apa? Sebab dia tidak ada dinding. Dia cuma ada penutup bumbung, kemudian dia ada lantai. Maka itu sufah. Okey. Jadi apa kaitan lantai dengan apa kaitan anjung dia dengan tasawuf, Ustaz, ataupun golongan sufi? Ahlus sufah ini, kalau kita imbas sikit berkenaan sirah Nabi SAW, baginda Nabi SAW ketika baginda berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, ketika itu terjadi lambakan manusia di Madinah. Okey, terjadi lambakan manusia secara tiba-tiba. Ramai orang tiba-tiba pindah Madinah. Dan situasi masyarakat ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila tiba-tiba ramai orang berpindah, dia jadi masalah dari sudut sumber. Okey, maksudnya dari segi sumber pekerjaan. Begitu juga daripada segi sumber tempat duduk. Begitu juga daripada sudut sumber makanan. Maka bila lambakan manusia tiba-tiba ni, kita kata dia jadi tak cukup kerja, dia jadi tak cukup rumah, dia jadi tak cukup pendapatan, dia jadi tak cukup makanan. Sebab apa? Sebab Madinah pun bukan sebuah bandar yang kaya raya ketika tu. Berpindah ataupun berhijrahnya golongan muhajirin daripada Mekah datang menetap di Madinah kerana ikutkan Nabi SAW, menyebabkan Madinah terjatuh di dalam krisis ekonomi yang sangat teruk. Okey, dan krisis ekonomi ini bukan sekadar lambakan manusia. Barangkali separuh orang boleh cakap, alah, kalau dah lambakan manusia tu, maksudnya tak ada pekerjaan, tak apalah, keluarlah berniaga. Bukankah ketika tu mereka ni banyak orang muhajirin, terutamanya banyak orang yang berniaga ke Syam, berniaga ke Baitul Maqdis, ada yang berniaga ke Yaman, tukar barang dan sebagainya, ada sehingga berniaga ke Mesir pun ada ketika tu. Okey, untuk tukar barangan, ada yang berniaga ke Iran, ke Kufah, ke banyak tempat-tempat yang mereka berniaga ketika tu. Okey, jadi kalau berlaku lambakan manusia sekalipun, tidak ada pekerjaan pun, kenapa mereka tidak berniaga? Tidak keluar daripada Madinah berniaga, kemudian bawa duit masuk dalam Madinah, ataupun barangan berharga ni masuk Madinah untuk ditukarkan dengan makanan dan sebagainya. Jawabnya kita kata krisis ni dua. Yang pertama disebabkan oleh lambakan manusia yang tiba-tiba yang berada di Madinah. Golongan muhajirin berpindah daripada Mekah, berhijrah daripada Mekah menetap di Madinah. Lambakan yang banyak ni membuatkan tak cukup makanan. Dia menyebabkan tidak cukup pekerjaan. Bila orang tak ada kerja, dia tak ada duit nak beli rumah, dia tak ada duit nak sewa rumah, dia tak ada duit nak beli makanan untuk diri dia. Jangankan berkahwin, untuk diri dia pun tak ada makanan.
Okey, dan keadaan ini dikeruhkan lagi dengan hakikat bahawasanya terjadi peperangan di antara Madinah dan juga Mekah, di antara pihak Nabi SAW dengan golongan musyrikin di Mekah. Okey, maka bila timbul keadaan sedemikian, apa yang jadi bila timbul keadaan sedemikian? Mereka tak boleh nak keluar. Maksudnya daripada Madinah nak pergi ke Syam, nak berniaga di Syam, tak boleh. Sebab apa? Sebab mereka menghadapi serangan daripada Mekah. Begitu juga orang Mekah pun nak pergi berniaga pun Syam tak boleh. Sebab apa? Sebab menghadapi serangan daripada Madinah, iaitu diketuai oleh Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Maka mereka nak berniaga kat luar tak boleh, keadaan tak selamat, dan sumber dalaman Madinah pun tidak mencukupi. Okey, jadi ini merupakan satu waktu yang sukar bagi Nabi SAW, satu waktu yang sukar bagi sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kan ramai ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai rumah. Okey, sebab tu bila baginda Nabi SAW sampai di Madinah, baginda muakhah, baginda mempersaudarakan peristiwa muakhah. Baginda mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, maksudnya one by one dipersaudarakan macam tu, supaya mereka ni ada tempat duduk, ada tempat tinggal, ada tempat makan. Okey, tetapi disebabkan manusia yang ramai berhijrah ni, bukan semua orang dapat saudara dia, bukan semua orang dapat dipersaudarakan, dapat dipasangkan dengan di antara Muhajirin dengan Ansar. Maka ramai di kalangan mereka kemudiannya masuk lagi Islam, datang ke Madinah, masuk lagi Islam, datang ke Madinah. Sedangkan bandar Madinah tidak dapat menampung kehidupan mereka dari sudut kerja, dari sudut gaji, dari segi wang, dari sudut makanan, dari segi tempat tinggal dan sebagainya. Maka ketika inilah kita kata muncul golongan yang menumpang di Masjid Nabawi, yang mana mereka duduk di kawasan belakang Masjid Nabawi, di kawasan anjung, di kawasan ada lebihan bumbung dan juga lantai tanpa ada dia punya dinding dia. Golongan ni lah yang digelar duduk di anjung ataupun sufah, digelar sebagai Ahlus Suffah. Okey, itu cerita dia. Jadi Ahlus Suffah, okey, apa kena-mengena dengan ibadah tak keluar atau apa Ustaz? Ceritanya adalah disebabkan mereka ni adalah golongan sufah, yang mereka duduk di kawasan sufah, dan ahli sufah maksudnya golongan sufah, sehingga kan kata Anas bin Malik radhiyallahu an, ada ketikanya ahli sufah ni waktu paling ramai mencapai 400 orang. Okey, yang mana kata Anas bin Malik, mereka ini duduk dalam Masjid Nabawi, makanan tak ada. Apa yang mereka makan adalah tamar yang disedekahkan orang. Ada di antara Masjid Nabawi ketika tu katanya ada 2 tiang, diikat tali di antara 2 tiang tu, dan siapa yang ada tamar, ada hasil tamar disangkutkan pada 2 tali tu. Jadi ahli sufah makan daripada situ saja. Kalau tak ada, maka tak ada lah. Okey, ketika itu juga Nabi SAW sebut makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Okey, apa maksud Nabi SAW? Salah satu maksudnya, selain daripada isu keberkatan, tapi maksud Nabi SAW, kalau kamu ada makanan untuk 2 orang, bawa seorang ahlu suffah. Kalau kamu ada makanan untuk 3 orang, ambillah seorang ataupun 2 daripada ahlu suffah. Kalau kamu ada makanan untuk 5 orang, ambillah 3-4 orang daripada ahlu suffah untuk makan bersama kamu. Okey, dengan tujuan salah satunya untuk membantu ahlu suffah ketika itu memang tak ada makanan. Malahan satu hadis yang terkenal, yang mana Fatimah radhiyallahu anha minta daripada Nabi SAW tawanan perang baginda untuk menjadi orang kata panggil, orang sekarang panggil pembantu rumah lah. Okey, seorang tawanan yang diberikan pada Nabi SAW, minta dijadikan dia punya pembantu rumah. Sebab zaman tu kita kata dengan ialah kerja rumah ni tak berhabis, ya kan? Terutama pula zaman tu, kalau sekarang ni teruk, kita kata kita rasa penat dengan kerja rumah apa semua, tak ada ujung. Mak saya selalu cakap kerja rumah ni tak ada ujung. Kita kata dengan kemas, dengan basuh, dengan macam-macam kerja dia. Ketika zaman tu lagilah pula orang angkat air daripada perigi, berulang-alik perigi dan sebagainya kan. Masak pula zaman dulu mana ada microwave, mana ada gas dan sebagainya. Masak memang dengan api kayu dan sebagainya. Maka keadaan tu ketika tu susah. Okey, jadi Fatimah radhiyallahu anha minta daripada Nabi SAW seorang pembantu. Dia punya tawanan perang tu diberikan pada dia, dihadiahkan sebagai menjadi pembantu rumah Fatimah radhiyallahu anha. Maka dalam hadis tu terkenal, Nabi SAW kata, baca sebelum tidur subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dengan Allahu Akbar 33 kali, nescaya Allah akan beri kekuatan pada kamu. Ibn Taymiyah rahimahullah, dia sebut bahawasanya zikir inilah yang berikan dia tenaga. Okey, jadi
ketika tu Nabi SAW ajarkan zikir tu, apa kata baginda? Aku tidak akan berikan kepada kamu pembantu ni ataupun tawanan perang ni, aku tak berikan pada kamu, sedangkan ahlu suffah sedang dalam kelaparan, sedangkan ahlu suffah masih tidak ada makanan. Okey, jadi Nabi SAW mengajarkan Fatimah zikir tadi, kemudian pembantu ataupun tawanan perang ini dijual, dan hasil dapatan daripada jualan tu diberikan kepada ahlu suffah untuk mereka mendapatkan makanan mereka. Okey, jadi ahlu suffah ni memang tak ada, dia tak ada kerja, bukan sebab dia malas kerja, tapi pekerjaan tak ada. Dia tak ada makanan, bukan sebab dia malas kerja, tapi pekerjaan tidak ada. Okey, mereka tidak ada rumah, bukan sebab tak mau beli rumah, bukan sebab saya ni tak suka dunia ustaz, saya tak mau beli rumah. Kenapa pula? Sebab rumah ni harta keduniaan, saya tak nak dunia. Tengok dulu Abu Hurairah tak ada rumah, dia tak ada beli rumah ustaz, sebab dunia ni tak ada dalam hati dia. Jangan salah faham, dia tak ada rumah sebab dia tak mampu beli rumah. Rumah ni keperluan asas. Kalau kita ni pun berkeluarga, ada isteri, ada anak, salah satu yang nafkah wajib ke atas mereka tu adalah tempat tinggal. Jadi Islam bukan kata kalau kamu ni tak nak apa di dunia, maka jangan beli rumah. Dia tak khabar macam tu, dia tak sebut macam tu. Okey, kita kena faham dengan keadaan kemampuan ketika tu. Maka kalau kita tengok golongan seperti Abu Hurairah, golongan seperti Huzaifah bin Yaman, golongan seperti Rabi'ah bin Malik radhiyallahu anhum jami'a, mereka semua ni tidak ada pekerjaan. Sebab apa? Tak ada pekerjaan penuh, tak ada peluang pekerjaan. Mereka tidak ada wang, mereka tidak ada rumah, mereka tidak ada makanan. Maka apa yang mereka buat adalah mereka duduk menumpang di Masjid Nabawi, dan mereka memenuhi masa mereka dengan membaca Al-Quran. Itu cerita dia. Mereka memenuhi masa mereka dengan membaca Al-Quran. Mereka memenuhi masa mereka dengan belajar hadis daripada Nabi SAW. Dan ketika mana mereka tidak membaca Al-Quran, ketika mana mereka tidak mendengar hadis daripada Nabi SAW, apa yang mereka buat adalah mereka beribadah, mereka banyakkan solat, mereka memperbanyakkan puasa dan sebagainya untuk mengisi, untuk nak memanfaatkan masa mereka yang banyak terluang disebabkan tidak ada pekerjaan dan sebagainya. Maka ahlu suffah ini dengan gaya hidup sedemikian, kemudiannya digelar sebagai sufi. Okey, inilah golongan yang kita panggil sebagai sufi. Okey, jadi kita jangan salah faham, jangan kita sekarang saya tak mau bekerja, saya tak mau cari makan. Sebab apa? Sebab golongan sufi ni memang dia tak terikat dengan benda tu semua. Jangan salah faham. Malahan ahlu suffah ini, kita kata pada satu poin kehidupan dia, memang Anas bin Malik radhiyallahu an kata habis dah ahlu suffah sebab mereka dapat pekerjaan. Setelah daripada terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijrah, kesusahan Madinah berlaku selama 6 tahun. Daripada tahun pertama Hijrah sehingga tahun 6 Hijrah, bila terjadi perjanjian Hudaibiyah, maka mereka dah boleh berniaga bersama pergi keluar berniaga ke Syam, pergi keluar berniaga di Yaman sebab keadaan dah aman ketika tu, tidak ada lagi dah peperangan. Maka ketika tu ramai ahlu suffah ni dah dapat pekerjaan. Sebagai contoh, Abu Hurairah pun akhirnya dia dapat pekerjaan. Kemudian setelah kewafatan Nabi SAW, dia sempat menjadi qadi, dia sempat menjadi gubernur dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala memurahkan rezekinya, tapi tawaduknya masih kekal lah. Jadi ni pandangan yang ketiga bila disebut kata sufi, berasal daripada ahlu suffah pada zaman Nabi SAW. Wallahu alam, saya sendiri secara peribadi saya cenderung kepada pandangan ni. Okey, jadi kita sekarang kesimpulannya, sekadar saya bagi pengertian tasawuf tu, kita pada hari ini kita nak menuju penyucian diri dalam kita nak seimbangkan dengan keperluan kehidupan kita. Okey, macam mana kita nak menuju penyucian diri sedangkan kita kena bekerja? Itu kita perbincangan dalam Riyadhus Salihin. Bagaimana cara kita nak approach, bagaimana cara kita nak memulakan ibadah tu, macam mana niat kita sepatutnya. Itu fungsi Riyadhus Salihin. Bagaimana kita dalam keadaan dosa, kita nak menggalakkan, nak memberikan keinsafan pada diri kita supaya kita ni menjadi tawabin. Allahumma ja'alni minat tawabin. Kita doa setiap kali lepas wuduk, ya Allah jadikanlah aku sebahagian daripada golongan yang bertaubat. Banyak nak memanjatkan taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu fungsi utama Riyadhus Salihin untuk nak menuju perbincangan berkenaan ikhlas, berkenaan takut pada Allah, berkenaan harap pada Allah, berkenaan taubat, berkenaan dengan istiqamah, berkenaan dengan muraqabah, iaitu kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita. Melalui cara-cara inilah kita mencapai penyucian diri. Kita dapat niatkan segala kehidupan kita, sama ada ibadah am ataupun ibadah khusus kita, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panduan dalam berbuat sedemikian daripada Al-Quran Sunnah dah ada, cuma saja dibawa keluar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mana ayat-ayat Quran yang berkaitan, mana hadis-hadis yang berkaitan, diletakkan dalam Riyadhus Salihin dalam bab-bab yang tertentu.
untuk memudahkan kita memahami perkara-perkara ni dan mempraktikkan dalam kehidupan kita. Okey, jadi itu tujuan ditulisnya Riyadhus Salihin. Dekat sini pun ada juga syarih ataupun dia punya pensyarah dia cuba menerangkan maksud-maksudnya. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang, kita akan bincangkan satu persatu bab ni sehinggalah insyaAllah ada manfaat bersama. Saya ingat untuk pada kali ini cukup sekadar itu sebagai muqaddimah kepada Riyadhus Salihin ataupun Tazkiyatun Nafs ataupun tasawuf ini. Mudah-mudahan pada sesi yang berikutnya kita dah boleh mula masuk pada bab yang pertama insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.